أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما yang dimuliakan Tuhan Pengerusi dan ahli-ahli dan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, saudara-saudara, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam masjid yang mulia ini. Sama-sama kita sebelum iktikaf, iktikaf sekarang ini. Supaya dapat pahala sepanjang masa, sepanjang mana kita ada dalam masjid ini, dan Allah bagi pahala. Pahala berhenti dalam masjid. Kemudian kita ikuti pula dengan majlis ilmu. Jadi majlis kita ini mengenal sesuatu yang menjadi kita, mengenal pencipta kita. Mudah-mudahan kita sedar siapa yang kita sembah, tahu kita sifat-sifatnya, mana keadaannya. Nanti kita akan ditanya, itu perkara yang pertama yang ditanya oleh Allah Ta'ala setelah kita kembali kepadanya nanti di dalam bab akidah. Nombor satu bertanya, ya, kebanyakan 6 soalan dia. Siapa Tuhan kamu? Yang kedua, siapa Nabi kamu? Yang ketiga, apa agama kamu? Yang keempat, apa imam kamu? Bukan siapa imam kamu, ya, apa imam kamu? Yang kelima, di mana kiblat kamu? Dan yang keenam, siapa saudara-saudara kamu? 6 soalan aja. Dah bocor lah tu. Cuma yang nak dijawab tu bukan melalui hafalan kita, bukan dengan ilmu yang kita tahu, bukan dengan peringatan kita, amalan kita. Yang nak menjawab ni ialah amalan kita. Nah, mudah-mudahan kita dapat menjawab yang pertama. Ya. Terus sampai habis 6 soalan. Itu di antara perkara-perkara yang akan berlaku bagi kita setelah kita kembali kepada Allah SWT. Ya.
Jadi kita kenal siapa dia, siapa mencipta kita, Allah tu siapa, sifatnya macam mana, keadaannya macam mana, nak kenal. Sebab itu kita wajib mengenal sifat-sifat yang mesti ada pada Allah SWT. Sifat yang wajib. 3 perkara mesti kita tahu. Yang pertama wajib, artinya tidak diterima akal akan tiadanya, namanya wajib. Kalau tak ada sifat ini, tak terima akal. Kita tahu yang mana wajib itu. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu tidak terhingga banyaknya. Semua sifat ini sifat kamalat, sifat yang sempurna, tak terhingga banyaknya. Cuma bagi kita mukallaf wajib mengetahui 20 sifat yang wajib. Wajib tahu aja. Bukan sifat Allah tu 20 aja dah. Tak tahu banyaknya, kita tak tahu. Tidak terhingga banyaknya. Cuma yang wajib kita ketahui ialah 20 sifat. Yang wajib. Seperti wajib itu tidak diterima akal akan jadinya. Kemudian 20 sifat yang mustahil. Kita akan baca sebab apa sebab yang wajib itu yang mustahil. 20 sifat yang mustahil. Berarti mustahil itu sesuatu yang tidak diterima akal akan adanya. Kalau ada benda ini tak terima akal. Akal tolak. Dan satu sifat yang harus itu boleh ada, boleh tak ada. Kena tahu tu. Kita sudah pun belajar sebahagian daripada sifat yang wajib kan. Dah kita belajar wujud, dah belajar idam, dah belajar baqa', dah belajar lagi mukhalafatul lil hawadith, dah belajar, dah kita baca dulu. Dan malam ni kita sambung lagi pembacaan kita, iaitu wahdaniyah. Itu pun sebahagian yang dah kita baca dulu. Wahdaniyah, bukan wahdaniyah qiyamuhu ta'ala binafsih. Itu akan datang wahdaniyah akan datang. Untuk malam ni kita baca sifat Allah yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Siapa di kitab buka muka surat 32. Kita ambil dulu muka surat 33. Sebagian orang kita baca dulu. Tak apalah. Cakap Melayunya qiyamuhu ta'ala binafsih itu artinya berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendirinya. Berdiri itu bukan artinya bangun berdiri. Bukan malah duduk macam berdiri. Kalau diri itu berdiri itu artinya bertindak Allah Ta'ala itu dengan sendirinya. Allah tak perlu kepada pembantu, Allah tak perlu kepada alat, Allah tak perlu kepada perakas, Allah tak perlu kepada apa-apa faedah tentang hukum yang datang kepadanya. Itu qiyamuhu ta'ala binafsih. Tidak berkehendak pada tempat berdiri kelintarannya, dan tiada berkehendak kepada yang menjadikan dia. Allah itu tidak dijadikan. Dan siapa yang menjadikan Allah Ta'ala? Bukan pula dia jadi sendiri. Dan kalau dia menjadikan diri dia sendiri, tak. Cuma dia jadi, dia ada saja. Tak pernah tak ada. Itu dah kita belajar apa hujung dulu kan. Itu ya. Jadi ada siapa yang menjadikan dia, maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Allah Ta'ala berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikan dia. Tegasnya Allah Ta'ala itu terkaya. Itu kita baca dulu ni. Saya baca sebentar ni supaya ada apa yang kita baca bermalam ni ada kesinambungan. Artinya tegasnya Allah Ta'ala itu terkaya. Maksudnya tak perlu terkaya, mungkin tak perlu. Orang kaya tak perlu apa-apa. Orang yang paling kaya adalah orang yang tidak ada apa-apa keperluan. Bukan orang kaya yang banyak harta. Itu orang banyak harta saja. Yang terkaya itu dia tidak perlu pada apa-apa. Itu orang terkaya. Allah yang maha kaya. Allah tak perlu pada apa-apa. Mana kita yang perlu pada Allah Ta'ala. Semua kita hendakkan Allah. Kita hendakkan Allah menjadi kita. Kita hendakkan Allah itu memberi kita penglihatan. Kita hendakkan Allah itu memberi kita pendengaran. Kita hendakkan Allah itu memberi kita pengetahuan dan sebagainya. Semua kita hendakkan Allah. Allah tak perlu apa-apa. Tak perlu kepada yang menjadikannya. Tidak perlu dia menjadikan dirinya sendiri, tak. Dia tak pernah jadi. Dia ada je. Yang jadi kita. Itu kita dipanggil selain Allah, dipanggil baharu. Apa dia baru? Dulu tak ada, sekarang ada. Itu namanya baru ya. Allah itu bukan baru. Kalau Allah dulu tak ada, dia bawa ada kan. Dia sentiasa ada, dia tak pernah tak ada. Terkaya namanya, terkaya.
dan tiada berhajat kepada sesuatu sama ada pada perbuatannya atau hukumannya. Apa saja hukum hakam dia tak ada apa-apa terjelas. Yang terjelas kita, kalau kita engkar dengan hukum dia, tak mau ikut perintahnya, kita yang berdosa. Kalau kita diberi ganjaran, kita Allah tak ada apa-apa. Semua menentang juga. Allah tidak pernah terjejas kedudukan. Dan pada itu bertambah kurang kemuliaan juga. Kerana dia sifatnya paling mulia, termulia ya. Itu Allah. Dia termengeluh kepada apa-apa. Dan tak komen tak nak sembah Allah pun. Allah tak ada apa-apa. Yang kena komen semua. Bila pergi semayang, kalau tinggal semayang, komen yang kena ya. Satu waktu tinggal semayang, nanti masuk neraka 5 tahun. Kenapa? Satu waktu tinggal semayang, nanti Allah akan masuk ke dalam neraka selama 500 tahun. Akhirat itu bukan dunia tau. Baik. Itu kita fahami itu ya. Tetapi Tuhan menjadikan setiap sesuatu, semua Allah menjadikannya. Dan mengadakan undang-undang semuanya untuk faedah dan maslahah yang kembali kepada sekalian manusia, sekalian makhluk. Semua dari yang dapat untung. Manusia dapat, malaikat dapat, binatang dapat, pokok dapat, burung dapat, ikan dapat, serangga dapat. Itu semua faedah kepada selain Allah. Allah tak dapat faedah. Makhluk yang dapat. Kerana kelebihannya dan belas kasihannya, bukan sekali-kali kerana berhajat kepada faedah. Allah tak perlu kepada apa-apa. Sebab kita semayang, Allah tak semayang. Kalau Allah semayang, dia nyembah siapa? Kita puasa, Allah tak puasa. Kalau Allah puasa, Allah bukan dia makan dan minum. Dia tak perlu kepada makan, tak perlu kepada minum. Betul ya? Bukan dia puasa. Yang puasa ni kita, kerana kita perlu makan dan minum. Kita menahan diri dari makan dan minum. Itu yang biasa. Itu soalnya. Maka Tuhan terkaya daripada mengambil manfaat atas taat hambanya dan tidak sekali-kali menjadikan mudarat kepadanya oleh sebab maksiat hamba-hambanya. Dan taklah kau membuat maksiat oleh Allah tak ada terjejas apa-apa. Tak nak semayang, hantarlah. Nyembah patung, sembahlah. Allah tak ada korang martabatnya. Daripada jatuh sedek tak ada. Kerana sedek dia sudah sedia tinggi, sudah sedia mulia, semulia-mulianya. Tak ada apa-apa. Yang kenanya kita. Yang berkesannya kita. Tidak memberi mudarat padanya oleh sebab maksiat hambanya. Hanya saja disuruh, kita ni disuruh. Ada 5 hukum Allah datangkan. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Itu untuk kita. Kesannya kepada kita. Allah tak ada terikat dengan hukum-hukum itu. Allah mengeluarkan hukum itu untuk kita. Kesannya kepada kita. Oleh sebab itu, maksiat hamba-hambanya Allah tak ada terkesan apa-apa. Tidak memberi mudarat kepadanya. Hanya saja disuruh, diperintah. Boleh disuruh, diperintah. Apa itu? Dengan makhluk. Iaitu bagi perkara yang kembali faedahnya kepada makhluk. Faedahnya kepada makhluk dan kepada kita, kepada manusia. Itu faedahnya. Pahala dapat manusia. Seksa apa dapat manusia juga. Kalau ingkar, kembali kepada kita. Allah tak ada apa-apa. Tak ada terpisah apa-apa kepada makhluk sebagaimana firman-Nya, man amila shalihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. Kata Allah ya, man amila shalihan fali nafsi. Artinya apa? Ya, nak tengok. Bila saya baca tu, salah baca tu, ya. Man amila shalihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa berbuat amal yang soleh. Apa amal soleh? Apa saja kita buat ikut cara Islam, kena
suami cara Islam, keluarga cara Islam, nikah kahwin cara Islam. Everything you do must be in accordance with the teachings of Islam. Itu namanya amal soleh. Apa saja yang buat mesti ikut cara Islam. Siapa beramal amal soleh, falinafsi untuk diri dia. Dia dapat ya. Man amila sholihan falinafsi, dia yang dapat. Orang yang mengerjakan amal soleh. Nah, wa man asaa fa'alayya. Siapa yang buat jahat, wa man asaa itu jahat. Fa'alayha, dia lah yang menerima balasan. Ya? Nah, tengok rasminya mana barang siapa berbuat amal yang soleh, maka pahalanya itu kepada dirinya. Dia dapat pahala. Sebab kita nak kumpul banyak-banyak pahala supaya nanti boleh ditimbang pahala itu banyak ya. Kumpulkan banyak-banyak pahala. Allah suruh kita ni. Apa kata Allah? Wa tazawwadu, dan cari oleh kamu akan bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu cari, nak kamu kumpulkan ialah sifat takwa. Takwa tu buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Besok yang akan besok ada timbangan besar-besaran, dipanggil mizan. Ditimbang tu tentang pahala dan dosa. Kamu banyak buat pahala ke banyak buat dosa? Kerana kita hidup ni memang diuji oleh Allah Ta'ala. Allah jadikan kita ni untuk menguji siapa di kalangan kita yang baik amalannya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menjadikan mati dan hidup itu untuk menguji siapa di kalangan kamu yang baik amalan. Itu diuji kita ni. Jadi sekarang sedang diuji ni. Macam masa tengah diuji oleh Allah Ta'ala. 5 soalan. Ya, kita ni kena tengah jawab 5 soalan. Sama ada wajib atau haram atau sunat atau makruh atau haram. Keputusannya so. Di pada masa nanti ya, kita akan dapat keputusannya. Akan dapat. Keputusan itu ada menerima kitab itu. Lepas kita dihisap itu akan menerima kitab. Itulah. Barang siapa banyak pahalanya, dosa yang kuat, ringan dia dosanya, dia akan dapat keredaan Allah. Kita apa yang ni? Surah Al-Qari'ah tak ada? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi, waman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Akan dilihat. Faman apa? Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Ayat kan tadi istilah dulu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan kebajikan, dia akan dapat keredaan Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, waman ya'mal misqala dzarratin waman khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Jadi apa? Jadi bukan faman ya'mal ya. Apa ayat tadi? Faman ya Allah, bukan ayat. Benar? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan, itulah itu surah Al-Ghafir kan. Ya apa? Bahwa fi syaitan dia sebelum apa? Faman ya Allah. Soal tanya. Siapa yang berat timbangan kebajikannya, dia sentiasa berada dalam keredaan Allah Ta'ala. Siapa berat timbangannya, pahalanya banyak, dicek tu. Tapi fa'amman, tadi fa'amman, nak manggil kata fa'amman, dia lupa tu. Fa'amman saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Nak mulia itu soalan. Tapi yang keduanya betul, wa amman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Di mana fa amman saqulat, tiba berat ada je, sentiasa dapat keredaan Allah Ta'ala. Nak syurga Allah redha, nak malaikat syurga Allah redha, nak makanan syurga Allah redha, nak pakaian syurga Allah redha, nak kenderaan syurga Allah redha, semua Allah redha. Kerana pahala yang berat.
Dalam hidup dia semayang tak tinggal, puasa Ramadan tak tinggal, sentiasa berzikir, sentiasa berzakat dan sebagainya. Nah, jadi bila timbang tu berat pahala. Itu yang kata Allah tadi kan, fa'amma man saqulat mawazinuh, barang siapa berat timbangan kebajikannya, fahuwa fi 'ishatin radiyah. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh, fa ummuhu hawiyah. Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, pahala yang kurang, dosa yang banyak. Jadi minggu minum ekor dia bacanya. Nah, asal hujung minggu minum ekor. 5944. Tahu mana 5944? Ada dua. Ini yang belum ambil ya. Masih berdosa keterak dengan apa? Jadi barang siapa ringan timbangan kebajikan, semayang 2 kali sahur saja. Lain tak semayang. Belum puasa tak puasa. Dia bila belum puasa dia apa? Dia jadi tukang apa bawa plastik hitam. Betak atas motor, ya. Dia orang puasa dalam Ramadan. Jadi fa ummuhu hawiyah, maknya adalah hawiyah. Dia berumatkan hawiyah. Hawiyah apa? Wa ma adraka ma hiya narun khamiyah. Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Api neraka yang bersangat dan nyala. Kembali ke kita. Kamu buat baik, dia balas dengan kebaikan. Kamu buat jahat, dia balas dengan kebaikan. Allah tak terkejar apa-apa. Kerana Allah itu sifatnya qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Ya, kita nak mengambil faedah dari apa saja hukumnya dan tidak mudarat dari apa saja pelanggaran hukumnya. Dia tak mudarat. Yang mudarat kita. Ya. Itu ayat yang baca tadi ya. Kemudian firman-Nya lagi. In ahsantum ahsantum bi anfusikum. Wa in asatum fala. Ya kan? Asal baca lah. In ahsantum ahsantum bi anfusikum. Wa in asatum fala. Wa in asatum, saya baca tak betul tu. Wa in asatum itu namanya. Jika kamu berbuat kebajikan, maka kebajikan itu terpulang bagi diri kamu. Ya, li'anfusikum, atau balik kepada kamu. Kamu buat baik, dapat kebaikan kepada kamu. Kamu buat jahat, akan dapat kejahatan kepada kamu. Jika kamu berbuat kebajikan, maka kebajikan itu terpulang bagi diri kamu. Kerana pahalanya itu kembali kepada diri kamu. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu terpulang kepada kamu, kepada diri kamu. Terpulang kepada diri kamu sendiri. Kerana dosa itu kembali kepada diri kamu. Kalau dosa, akan disiksa. Masuk neraka. Tak boleh menuhan neraka kan? Kalau dosa, akan disiksa. Masuk neraka. Tak boleh menuhan neraka kan? 4 perkara. Itu terbagi kepada 4 bahagian. Itu terbagi kepada 4 bahagian. Benda yang ada ni, manusia apa, ya, binatang macam mana, pokok macam mana, malaikat macam mana dan sebagainya. Ada 4 perkara. Yang pertama, terkaya daripada tempat berdiri dan daripada yang menjadikan dia. Benda yang ada, terkaya berarti tak perlu, tak ada langsung kepada yang menjadikan dia. Tak ada siapa menjadikan dia. Dia terkaya, tidak perlu. Tak perlu pada tempat berdiri, tak perlu pada lantai untuk berdiri, tak perlu pada bumi untuk diam dan sebagainya. Tak perlu pada negara untuk tinggal dan sebagainya. Tak perlu pada apa-apa. Terkaya daripada tempat berdiri dan daripada yang menjadikan dia. Dia tak perlu siapa-siapa yang menjadikan dia. Bukan pada dia jadi diri sendiri, dia tak pernah jadi. Iaitu zat Allah Ta'ala, ya. Dia tu ada, mawujud. Cuma tak boleh kita buktikan. Tapi dia ada. Akal kita boleh bukti. Alam ni ada, Tuhan tu. Itu, cara itu boleh. Tapi nak tunjuk mana Tuhan, tak ada. Ya? Tak boleh. Itu dia antara kita kena yakin dengan benda yang baik. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu yang pertama. Terkaya daripada tempat berdiri dan daripada yang menjadikan dia, iaitu zat Allah Ta'ala. Zat bukan zat protein, vitamin, karbohidrat, itu zat makan. Zat punya diri Allah Ta'ala itu. Seperti yang zat
diri Allah Ta'ala itu tak perlu kepada tempat berdiri. Diri Allah Ta'ala itu tak perlu kepada yang menjadikannya. Ya. Dia tu ada je, tak pernah tak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikan dia, iaitu segala arah. Arah tu sifat zat, namanya arah. Sifat zat. Contohnya putih, hitam, apa? Kelabu, biru, merah, itu arah ya. Dia berdiri di atas zat dan tak boleh bercerai dari zat. Kalau kita nak ambil arah, dia tak dapat. Bak aku putih tu, boleh? Tuan-tuan, bak saya putih tu, boleh bagi putih? Kalau bagi biar putih. Ini putih aja boleh? Dia tak boleh bercerai dengan zat. Dia berdiri di atas zat, itu namanya arah ya. Sifat zat tu. Biar putih, baju merah. Okey apa? Kasut hitam, itu namanya arah kan? Dia perlu kepada tempat berdiri, iaitu berdiri di atas zat. Dan juga dia perlu kepada yang menjadikannya. Siapa menjadikannya? Allah yang menjadikannya. Putih itu Allah yang menjadikannya, hitam itu Allah yang menjadikannya, merah itu Allah yang menjadikannya. Dia perlu, itu namanya arah. Ya. Yang kedua, yang tiga terkaya. Terkaya itu tak perlu ya. Terkaya daripada zat, tempat berdiri, tetapi berkehendak kepada yang menjadikan dia, iaitu segala jirim. Jirim itu tak bisa menjadikannya, dia perlu kepada yang menjadikannya, tapi dia perlu kepada tempat berdiri. Terkaya daripada tempat berdiri, tetapi berkehendak kepada yang menjadikan dia. Mesti dicipta, yang menciptanya Allah, tapi tempat diri tak perlu. Ya. Mesti bukan ada lantai untuk duduk, tak ada. Bukan ada rumah untuk tinggal, tak payah. Itu jirim. Jirim itu matter. Dia kamu ketinya matter. Benda yang dalam dunia ni. Cuma jirim itu ada dua. Dua bentuk. Satu jirim berjisim dan satu jirim tidak berjisim. Faham benda masa cakap ni? Satu jirim yang ada jisim, ada bentuk. Macam tu selain ni, ada bentuk tak? Warna putih, ujungnya warna merah, macam ada bentuk ya. Bulan itu panjang, ada bentuk kan? Lagi apa? Ini botol ni, ada bentuk. Itu jirim berjisim, ada jisimnya. Boleh pegang, boleh angkat. Yang dia berjisim. Tak faham lagi kan? Macam Melayu ni boleh lagi pun. Itu jirim berjisim. Ada jenis jirim yang tidak berjisim, tapi ada. Jirim juga ada benda tu, tapi dia tidak berjisim. Contoh, angin. Ada tak angin? Tuan-tuan dan puan-puan, ada tak angin? Mana tunjuk? Mana tunjuk? Jirim tak ada. Mana dia angin? Tuan Haji Firdaus, angin? Boleh tunjuk? Tak tunjuk. Boleh hasil tak ada? Ada. Boleh tahu hasil? Boleh tahu ada? Boleh hasil? Kipas pusing, terasa angin pusing ya. Tapi nak tunjuk mana? Tak boleh. Itu jirim yang tidak berjisim. Cahaya begitu juga. Cahaya itu jirim ada cahaya tak? Tuan-tuan dan puan, ada tak cahaya malam ni? Kalau tak ada cahaya mana nampak? Dari mana cahaya tunjuk? Itu baru. Itu bekas cahaya. Cahaya sendiri tak tahu. Dia jirim yang tidak berjisim. Lagi apa? Gas. Gas ni ada tidak tuan-tuan dan puan? Ada. Mana tahu ada? Tercium baunya. Tapi mana dia boleh tunjuk? Itu jirim yang tidak berjisim ya. Jadi dia tidak terkaya berzat tempat berdiri, tak perlu berdiri. Dia duduk mana benda duduk tu. Angin dia duduk kat mana? Ada tempat duduk dia. Ya. Begitu juga cahaya, ada tempat duduk dia. Tempatnya ada tapi tak boleh kita tunjuk ya. Tak perlu pada tempat berdiri. Tapi berkehendak kepada yang menjadikannya. Hendak Allah jadikan cahaya. Begitu Allah nak Allah yang menjadikan angin tu. Allah yang menjadikan gas tu ya. Itu jirim tanpa jisim. Jirim tanpa jisim. Tadi jirim jisim. Yang keempat, terkaya daripada yang menjadikan dia dan berdiri ia pada zat, iaitu sifat Allah Ta'ala.
Sifat Allah Ta'ala itu tak ada siapa yang menjadikannya. Dia sentiasa ada je. Sebab di antara sifat Allah itu berqiyam, sentiasa ada. Contoh apa? Kuasa Allah Ta'ala itu bukan mula-mula ada kuasa, itu tak ada kuasa dah. Bukan mula-mula tak ada kuasa, itu bawa ada kuasa dah. Itu dia tiada siapa menjadikannya. Dia tidak ada je, tak pernah tak ada. Itu yang bakar, kekal. Itu sifat Allah tu. Tak pula dulu boleh binasa, lepas tu dia bakar kemudiannya tak ada ya. Dia bakar tu selama-lamanya. Daripada azali lagi sampai bila-bila dia sifatnya bakar. Itu juga ilmu Allah. Ilmu Allah itu bukanlah dulu Allah tu tak tahu, tu belajar baru tahu. Kita je lah dulu apa tak tahu. Kita ni, saya ni, tuan-tuan begitu juga dulu apa tak tahu. Masa kecil tu apa tak tahu. Itu belajar baru tahu cakap. Belajar lagi baru tahu jalan. Belajar lagi baru tahu membaca. Belajar lagi baru tahu nyanyi dan sebagainya. Jadi mulai tak tahu, mulai jadi tahu. Allah tak tahu itu. Sifat Allah tu sentiasa je. Di sisi Allah. Bukan dia dijadikan, tak ada. Jadi ya. Terkaya daripada yang menjadikannya. Tak ada jadi, dia memang ada di situ, dia ada pada Allah saja. Dan berdiri ia pada zat. Dia tidak perlu kepada yang menjadikannya, tapi berdiri pada zat Allah. Dia mesti ada pada Allah Ta'ala. Sebab Allah sebab di antaranya Qudrah, Iradah, Ilmun, Hayyun, Sama, Basar, Kalam. Kan sebelum itu ada lagi dah apa sebabnya? Wujud, Qidam, Baqa, Mukhalafatuhu lil Khawarij, Qiyamuhu bi nafsihi, Wahdaniyah, Qudrah, Iradah, Ilmun, Hayyun, Sama, Basar, Kalam. Dia itu tidak perlu kepada tempat berdiri, tidak perlu kepada yang menjadikannya, tapi nak berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dia mesti berdiri pada zat Allah Ta'ala. Itu 4 perkara ya. Ingat lagi, kita ulang kali. Yang pertama, terkaya daripada tempat berdiri dan daripada yang menjadikannya, iaitu zat Allah Ta'ala. Dia tak perlu di tempat berdiri dan tak perlu kepada yang menjadikannya. Itulah diri Allah Ta'ala sendiri. Zat Allah Ta'ala ya. Tak ada pula Allah tu dijadikan. Ada pula tukang menjadikan Allah, tak ada. Ya. Tak pernah jadi, ada je, tak pernah tak ada. Itu dia ya. Yang kedua, berkandak kepada tempat berdiri. Berkandak kepada tempat berdiri, bukan Allah ya. Berkandak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikannya, iaitu segala arah. Arah tu dia nak tempat berdiri, nak berdiri pada zat. Putih tu nak berdiri pada baju. Merah tu nak berdiri pada kebiar. Zatnya kebiar. Arahnya merah. Kita faham kan? Faham ni? Ada yang tak faham ni? Jadi dia berkandak kepada zat. Dia tidak berkandak kepada tempat berdiri dan kepada apa yang menjadikan dia. Dia tak kata yang menjadikan dia. Itu arah tadi ya. Yang ketiga, terkaya daripada tempat berdiri. Tak perlu beri tempat, nak duduk tak payah. Mana-mana pun dia boleh duduk. Tetapi berkandak kepada yang menjadikan dia, iaitu segala jirim. Jirim itu perlu ada yang menjadikan dia. Ada mesti nak jadikan jirim itu. Tapi dia terkaya daripada tempat berdiri. Dia boleh berdiri mana-mana pun. Jirim. Dia lagi jirim yang tidak berjisim. Mana pun dia boleh berdiri ya. Yang keempat, terkaya daripada menjadikan dia dan berdiri dia dengan zat, iaitu sifat-sifat Allah. Dia nak berdiri pada zat, iaitu sifat-sifat Allah. Akan datang ketika baca Al-Wahdaniyah. Ya, untuk malam ini cukup sekali. Boleh bunyi net. Okey. Ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Setuju lah kan? Ada siapa-siapa problem? Has anybody got any problem? No problem. Tak ada masalah. Tak ada nak tanya. Oh, Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka.
Asal dia jual dapat, mana nak cari? Hanya ada di Masjid Sultan Nazrin Shah. Yang jual dapat, mana nak cari? Hanya ada di Masjid Sultan Nazrin Shah.